Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in. Segala puji bagi Allah, Tuhan alam ini. Wa bihi nasta'in. Hanya kepadanya lah kita minta tolong. Wassalatu wassalam ala rasulillahil amin. Selawat dan salam kita ke atas Nabi kita sallallahu alaihi wasallam al-amin, seorang yang mendapat gelaran al-amin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Selawat dan salam juga ke atas keluarga Nabi serta para sahabat kesemuanya. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Dan doa kita kepada sekalian muslimin muslimah yang ikut Nabi, para sahabat sampai kepada hari kiamat. Allahumma rabbana ishrah lana sudurana, ya Allah yang Tuhan kami, lapangkanlah dada kami sekalian. Wa yassir lana umurana, mudahkanlah ya Allah segala urusan kami. Waj'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Dan jadikanlah kami ini, ya Allah, orang-orang yang sentiasa mendengar, mempelajari ayat-ayat-Mu. Kemudian, mengambil apa-apa yang terbaik daripada pengajian ini. Allahumma ja'alna min ahlil Qur'an, ahlullah wa khassatuh. Ya Allah yang Tuhan kami, jadikanlah kami ini orang yang ahli dalam Al-Quran. Mereka itulah ahli Allah dan orang khas Allah. Allahumma ruzuqna as-sakinah wal-rahmah wa du'a al-malaika wa dhikrallahi fi man indah. Ya Allah yang Tuhan kami, kurniakanlah kepada kami tenang hati kami dalam majlis ini. Sempurnakanlah rahmat-Mu ke atas kami. Sertakanlah bersama kami para malaikat mendoa dan mengaminkan doa-doa kami. Juga ingatan-Mu ya Allah kepada kami sentiasa, khususnya dalam majlis-majlis-Mu bersama para malaikat. Allahumma shfi mardana wa mardal muslimin. Ya Allah, kami mohon padamu dengan sungguh-sungguh ya Allah, agar Engkau sembuhkan siapa jua yang udur sakit yang ada dalam majlis ini, khususnya keluarga kami serta kaum muslimin muslimat seluruhnya. Allahumma hab lana hukma wa alhiqna bis salihin. Ya Allah yang Tuhan kami, Engkau kurniakanlah kepada kami hikmah, ilmu pengetahuan yang berguna melalui pengajian kita pada pagi ini. Serta Engkau golongkanlah kami ini bersama-sama dengan hamba-hamba-Mu yang saleh. Alhamdulillah, muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Terima kasih kepada Masjid Al-Mujahidin Damansara, khususnya kepada Yang Mulia Nazir Masjid Al-Mujahidin, Profesor Madya Dr. Abdul Rahman Cik, sahabat saya dan abang saya. Seterusnya kepada imam-imam Masjid Al-Mujahidin, Bilal-Bilal, dan seluruh ahli jawatankuasa Masjid Al-Mujahidin. Dan saya juga ucapkan terima kasih kerana memberi ruang ini untuk berbicara pada pagi ini berkaitan dengan satu tajuk, iaitu kesalahan Bani Israel ataupun Yahudi serta kaitannya dengan seorang mukmin. Rujukan utama ialah pada surah An-Nisa ayat 155. Tuan-tuan dirahmati Allah, kenapa kita memilih tajuk ini? Nak kenal kesalahan mereka. Sebab dia ada kaitan dengan hidup kita sebagai seorang Muslim, seorang yang beriman. Di manakah kaitan ini dengan kehidupan kita? Tuan-tuan, kita diminta secara wajib membaca Fatihah. Membaca Fatihah. Sebab orang yang solat 5 waktu, dia wajib membaca Fatihah. Dan di dalam Fatihah itu ada satu penolakan kita kepada
sifat Bani Israel ini, keburukan Bani Israel ini. Kita menolak, mengatakan ghairil maghdubi alaihim, bukan jalan orang yang murka ke atas mereka. Al-maghdubi alaihim, bukan jalan orang yang engkau murka. Sekali lagi saya sebut bahawa kenapa tajuk ini dipilih, iaitu kesalahan Bani Israel dan kaitan dengan seorang mukmin. Kerana kita diwajibkan membaca Al-Fatihah pada setiap kali solat, sama ada solat fardu ataupun solat sunat. Semua jenis solat Fatihah wajib dibaca. Dan di dalam Fatihah itu ada satu iqrar kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu tak ingin ikut jalan orang-orang Yahudi dan Nasrani, iaitu di kalangan Bani Israel yang derhaka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Soalnya, apa kesalahan mereka? Ini kita nak bincang pada pagi yang mulia ini. Apa kesalahan mereka yang menyebabkan kita diminta oleh Allah mengikrarkan, membaca pada tiap-tiap kali solat ghairin maghdubi alaihim, bukan jalan yang orang yang engkau benci kepada mereka. Ulama mensabitkan orang al-maghdubi alaihim ni ialah di kalangan Yahudi dan Nasrani. Ada yang mengatakan al-waladhdallin ni ialah orang-orang yang selain pada mereka tetapi mereka sesat. Mereka sembah api, mereka tidak ada Tuhan, sembah segala cara yang jahil kerana kejahilan. Yang pertama, dia sembah selain pada Allah kerana sombong, iaitu Yahudi dan Nasrani. Mereka sembah malaikat, mengatakan Isa bin Maryam, Isa ibnullah, Isa anak Allah dan seumpamanya. Kata-kata ini yang dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu Allah minta sekiranya kita beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, wajib kita minta Allah lindungkan kita daripada jalan Yahudi Nasrani yang membawa kepada kesyirikan kepada Allah SWT. Satu. Yang kedua, waladhdallin, dan orang-orang yang hilang punca dalam kehidupan kerana tiada ada ilmu. Tak ada ilmu dan tidak nak cari ilmu. Tak ada ilmu. Adapun Bani Israel yang digelar Yahudi Nasrani ini, yang terpesong, khususnya orang-orang yang terpesong ini, Allah Subhanahu Wa Taala minta supaya kita melepaskan diri daripada mereka. Kita kata tak dalam Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Mana jalan lurus ni jalan mana? Jalan al-anbiya, para nabi, asy-syuhada, para syuhada, as-siddiqin, para siddiqin, as-salihin, para salihin. Kan? Para nabi, para syuhada, para siddiqin, para salihin. Ini jalan yang mustaqim. Jalan inilah jalan yang mustaqim. Ghairil maghdubi alaihim, bukan jalan orang yang engkau benci kepada mereka. Orang yang benci ini, orang inilah. Jadi kita pada pagi yang mulia ini ingin mengenal sifat-sifat Yahudi yang dibenci Allah Subhanahu Wa Taala ini. Atas itu, tuan-tuan dirahmati Allah, kita nak tengok dan sifat-sifat mereka antara tempat yang disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala ialah dalam surah An-Nisa ayat 155 sampai ayat 162. Panjang juga cerita dia. Cuma mungkin kita ambil beberapa nilai ayat. Kenapa kita kena melihat kesalahan mereka ini. Kita kata gini, kita ambil ayat 55 ni. Muka surat dalam Quran, muka surat 103. Firman Allah, Fabima a'udzubillahi minasyaitanirrajim. فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ وَكُفْرِهِمْ بِآيَاتِ اللَّهِ
wa qatlihimul anbiya'a bighairi haqqin wa qawlihim qulubuna ghulf bal taba'allahu 'alaiha bikufrihim fala yu'minuna illa qalila. Sadaqallahul azim. Satu ayat dulu. Kita tengok kalau sempat kita sambung. Okey. Sekali lagi saya sebut sahabat-sahabat ahli Al-Quran sekalian, kenapa kita kena belajar sifat orang Yahudi ini? Kenapa kita kena tahu kesalahan Bani Israel yang digelar Yahudi Nasrani ini? Kerana Allah minta untuk kita berlindung dengan mereka ini daripada terikut-ikut jalan mereka, kerana bila terikut jalan mereka, kita kembali kepada syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala, seperti mana mereka syirik dan kufur kepada Allah, dan mereka ini sombong kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita takut kita termasuk. Kita termasuk. Oleh sebab itu kita kena kenal kesalahan Bani Israel, sehingga Allah kata, wahai seorang mukmin, bacalah Fatihah, kerana dalam Fatihah itu ada iqrar ghairin maghdub, bukan jalan orang yang engkau benci. Kenapa? Mereka ada ilmu tapi tidak guna ilmu. Waladhdallin, mereka jahil. Jadi kita kena berubah. Pertama, kena kalau ada ilmu ikut ilmu, ada Quran ikut Quran. Dan kalau tidak ada ilmu, kena belajar. Jangan jadi orang dhalin, dan jangan juga jadi al-maghdubi alaihim, iaitu orang yang Allah benci kerana ilmu tapi tidak guna ilmu. Jadi kita nak tengok hari ini apa kesalahan Bani Israel, Yahudi Nasrani ini, sehingga Allah Subhanahu Wa Taala minta kepada setiap orang yang beriman, orang yang ahli tauhid, untuk berlindung dengan mereka. Satunya Allah kata fabima naqdihim. Satunya adalah naqdihim mitsaqahum. Mereka engkar atau batal perjanjian dengan Allah. Mereka asalnya berjanji dengan Allah untuk taat kepada Allah SWT, mentauhidkan Allah. Tiba-tiba mereka batalkan perjanjian mereka dengan Allah. Mitsaq ni perjanjian untuk taat kepada Allah. Lalu mereka yang kedua, wa kufrihim bi ayatillah. Sifat mereka kufur dengan ayat-ayat Allah. Yang ketiga, wa qatlihimul anbiya bighairi haqq. Mereka membunuh para nabi tanpa hak. Yang keempat, mereka sombong dengan kata wa qawlihim qulubuna ghulf. Mereka bercakap dengan satu percakapan yang sombong. Dia kata hati kami tertutup untuk ikut perintah Allah. Hati kami tertutup untuk nak dengar ayat-ayat Allah. Hati kami tertutup untuk mendengar nasihat dan dakwah para rasul. Ni orang sombong ni cakap gini. Kami tak ada ruang untuk kamu. Tak perlu nak fikir tentang kamu. Hati kami tertutup. Ulf. Tertutup. Ini cakap orang yang hebat. Dia rasa diri dia hebat. Dia ada kedudukan. Dia ada kekayaan. Dia ada pengikut. Ada keturunan yang baik. Lalu dia berkata, qulubuna ghulf wa qawlihim. Maknanya di sini, tapi sebenarnya Allah kata mereka tak dengar tu, mereka tidak dengar, mereka putuskan atau mereka tidak faham apa yang diberitahu itu. Kata Allah dalam ayat berikut, bal taba'allahu. Sebenarnya, bal ni terjemah sebenarnya, taba'allahu alaiha. Bukan dia tak nak dengar, tapi Allah telah tutup hati untuk menerima kebenaran. Ini bahaya disebabkan apa? Bikufrihim. Disebabkan mereka kufur dengan ayat-ayat Allah. Ini bahaya tuan-tuan. Kalau kita tidak terima ayat-ayat Allah, ayat-ayat Quran seperti mana Yahudi ini tidak terima ayat-ayat Allah yang diturunkan dalam Taurat, Injil dan Quran sendiri, mereka tidak terima, menyebabkan mereka boleh bercakap sombong. Ingat, kesombongan itu boleh terjadi disebabkan kekufuran. Sebab bila kita kufur dengan Allah, kita tutup. Kufur-kufur ni dengan makna tutup. Kufrun maknanya tutup, penutup. Bila kita engkar kepada perintah Allah,
kita mungkir janji kita dengan Allah untuk taat, menyebabkan kita berfikir pun tak betul. Apa ni cara berfikir yang tak betul yang dilakukan oleh Yahudi? Dia kata wa qaulihim qulubuna ghulf. Mereka bercakap, kami tak nampak jalanmu wahai Rasul, wahai Muhammad. Kami tak nampak jalanmu betul. Salah jalanmu tu. Dia boleh cakap gitu. Kenapa perkataan ini lahir daripada seorang yang berilmu? Kerana mereka mengingkari bikufrihim, kerana kufur mereka. Kufrihim tu kita rujuk pada ayat sebelum ni ialah naqdihim mitsaqahum, dah jadi kufur dah tu. Tolak mungkin janji dengan Allah, dah kufur. Wa kufrihim, dan kufur mereka bi ayatillah, dah jadi kufur. Wa qatlihimul anbiya, dalam ayat sebelum tu kan. Dan bunuh para nabi tanpa hak juga menyebabkan kufur. Maka dengan sebab perkara ni, 3 perkara, mungkin janji dengan Allah, kufur dengan ayat, tolak ayat-ayat Allah, bunuh pula para pendakwah di kalangan para nabi dan rasul, maka akan lahirlah sifat yang luar biasa dalam diri Bani Israel, iaitu berkata, kami tak nampak apa yang kamu dakwah wahai Rasul. Bila Rasul dakwah juga, dia bunuh Rasul. Bila dia bunuh Rasul, dia tak terima ayat-ayat Allah. Sama ada ayat Taurat, ayat Injil, ataupun Al-Quran itu sendiri. Bahkan ulama mengatakan ayatillah maknanya ayatul kauni. Mereka tak terima bahawa Allah itu telah mencipta dan menjadikan mereka yang terbaik. Makhluk yang terbaik Bani Israel, Yahudi. Tetapi kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah peristiwa, berita tentang Bani Israel Yahudi yang Allah minta kita jangan terlibat langsung dengan sifat dan budaya mereka ini. Budaya melihat dakwah sebagai ancaman kepada kestabilan negara, kestabilan masyarakat. Melihat orang pergi masjid ini satu mundur, perkara mundur. Melihat orang yang habis masa untuk mengajak orang kepada kebenaran ini satu perkara yang sia-sia. Ini perangai Bani Israel. Kita diminta untuk ghairin maghdubi alaihim. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim. Iaitu siratal ladzina an'amta alaihim, jalan orang yang engkau telah beri kejayaan ke atas mereka. Ghairin maghdubi alaihim, bukan jalan yang orang-orang yang murka ke atas mereka. Jadi al-maghdubi alaihim inilah mereka yang kita nak belajar sekarang ini. Jadi tuan-tuan dirahmati Allah, dalam ayat 55 ini ada 4 sifat yang mereka salah. Dan inilah kita kena tidak terlibat dalam hidup kita. Pertama, dia putus perjanjian dengan Allah. Dia kata nak taat, dia tak taat. Dia kata tidak nak syirik, dia syirik. Dan mereka bila ditunjuk ayat-ayat Allah, mereka tolak ayat Allah. Dan bila Nabi berdakwah, mereka bunuh para Nabi sebelum inilah, sebelum Nabi Muhammad SAW. Lalu hasil daripada sifat 3 itu, lahirlah sifat sombong yang paling besar. Dia tak terima. Dia kata, qulubuna ghulf. Kami tak nampak apa yang kamu sampaikan wahai Muhammad. Wahai Muhammad, qulubuna ghulf. Hati kami dah tertutup untuk menerima dakwah. Jadi kalau hati tertutup ini tak nampak tak nampak hidayah. Tak nampak benda buruk yang orang yang buat itu. Itu kita kena beri perhatian dan sampaikan nilai-nilai ghairin maghdubi alaihim ini. Kita benci kepada Yahudi, Nasrani kerana perangai dia ni lah. Jadi satu, kita benci pada mereka kerana perangai ni. Yang kedua, kita jangan libatkan diri dengan perkara-perkara yang bercakap, aku tak nampak Islam itu bagus. Kenapa kita boleh berucap? Kenapa kita boleh bercakap, aku tak nampak Islam itu bagus? Antara punca Yahudi bercakap gitu ialah kerana dia kufur dengan ayat-ayat Allah. Tak terima ayat Quran. Tak terima ayat Taurat, tak terima ayat-ayat Injil yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mereka naqdihim mitsaq, dia putus hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mereka mampu berkata qulubuna ghulf, kami tak boleh terima
apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para rasul sebelum itu. Apa lagi sifat dia yang menyebabkan mereka ini tidak dianggap orang yang baik dan diminta kita berlindung pada surah Fatihah itu. Ayat 156 Allah kata wa bi kufrihim wa qaulihim ala Maryam buhtanan aziman. Oh, dia kufur terhadap mukjizat besar kepada Maryam, iaitu Maryam lahir seorang nabi tanpa ayah. Itu Allah boleh buat, itu kuasa Allah. Adam dan Hawa dicipta Allah tanpa ayah dan tanpa ibu. Apakah ini satu benda mustahil bagi Allah nak cipta seorang daripada rahim tanpa ayah? Lagi mudah bagi Allah SWT. Tapi Yahudi ini dia kufur dengan mukjizat Allah SWT ini, dengan kuasa Allah SWT. Dan bila mereka kufur, mereka tuduh Maryam itu dengan tuduh buhtanan aziman, dengan tuduhan yang berat kepada Maryam alaihissalam. Ini juga punca. Jadi kita boleh faham bahawa menuduh seseorang dengan cara yang batil itu sebenarnya boleh membawa kepada kebencian Allah. Ada ilmu, tapi kita tak guna ilmu. Kita tuduh orang itu dengan tuduhan yang tidak baik tanpa ada fakta dan bukti yang nyata, boleh membawa kepada nilai-nilai sifat Yahudi. Sebab itu, kita kena selidik. Sehingga Allah kata dalam surah apa tu? Hujurat. Ya ayyuhalladzina amanu idza ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalah. Bila datang kepada, wahai orang-orang yang beriman, bila datang kepada kamu satu berita, satu naba, fatabayyanu. Pastikan dulu betul-betul. Jangan tuduh tanpa bukti. Kita takut kita duk baca ghairil maghdubi alaihim waladdallin, kita terlibat dalam isu ini. Kita terlibat dalam isu ini. Itu yang kita bimbang sekali. Itu yang kita bimbang sekali. Lepas tu kita nak tengok kesalahan Bani Israil ni. Okey. Ayat 157 Allah sebut juga wa qaulihim inna qatalnal masiha Isa bin Maryam Rasulullah wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum. Ini mereka mengatakan dengan kata-kata yang salah. Mereka kata mereka dah bunuh Isa alaihissalam. Itu jahat dia. Sebab tu kita tak boleh. Dia buat satu angkara, buat satu propaganda. Kita boleh buat propaganda. Oleh kerana Isa dah tak ada bersama mereka, dia kata, kenapa, kemana Isa pergi? Dia kata, kami dah bunuh dia. Itu dah penipuan. Satu buat da'ayah yang tidak benar. Mereka tahu mereka tidak bunuh, tapi mereka mengatakan mereka bunuh. Semasa mereka bunuh seseorang itu, mereka bunuh orang yang mungkin muka sama tapi bukan dia. Dia confirm, tak pasti. Sebab itu Allah kata walakin syubbiha lahum, tashbih. Tashbih ni maknanya muka ataupun sifat tu dekat-dekat, tapi bukan dia. Walaupun dia tidak yakin sepenuhnya dengan kebenaran dia bunuh, dia mendakwa, dia buat propaganda bahawa dia telah membunuh Isa. Kita juga dalam apa hidup pun tak boleh nak buat satu andaian tanpa ilmu yaqin. Jadi sifat-sifat inilah perlu kita jauhi daripada diri kita, kerana kita dah kata kepada Allah, ya Allah tunjukkanlah kami jalan yang lurus, ihdinas siratal mustaqim, jalan para nabi, iaitu siratal ladzina an'amta alaihim, jalan orang yang engkau telah beri kejayaan dan nikmat ke atas mereka. 4 orang disebut dalam Quran, al-anbiya, as-siddiqin, asy-syuhada, as-salihin. Gitu tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Okey. Dalam ayat 157 lagi kita tengok wa innal ladzina ikhtalafu fihi la fi syakkin minhu. Sesungguhnya orang-orang yang ikhtilaf pada
pembunuhan Isa itu sebenarnya lafi benar-benar fi syakkim minhu. Dia pun tak yakin dia bunuh tu Isa ke tak. Tapi dia mendakwa dia bunuh. Ini satu angkara lidah orang yang dibenci Allah. Dia ada ilmu. Dia tahu dia tak bunuh secara yakin Isa itu. Tetapi dia mendakwa, inna qatalna al-masiha Isa bin Maryam. Kamilah yang membunuh Isa. Tapi dia tak bunuh. Ini satu orang kata cakap tanpa ilmu. Yakin. Mendakwa sesuatu dakwaan yang bukan benar. Membawa kepada nilai sifat Bani Israel. Dalam hidup kita, ini pengajaran. Dalam hidup kita, kita nak cakap biar betul-betul kita yakin ilmu itu. Kalau tak erti, tak yakin, baik diam. As-sukut aulah. Dia lebih baik daripada bercakap benda yang tidak benar dan tidak betul. Itu yang kita nampak Bani Israel ni. Tapi apakah sebenarnya mereka melakukan demikian itu? Mereka kata bunuh ni, kes bunuh ini kesalahan mereka lah yang kita kena minta berlindung daripada Allah tu. Ma lahum bihi min ilmin illa ittiba'adh-dhann. Mereka bunuh tu bukan pun yakin, kecuali dia ittiba'adh-dhann. Dia sangka je, mungkin dia dah. Tapi dia bila dia kata mungkin tu dah dia iklan dah. Dia dah ikrar dah mengatakan dia bunuh. Ini satu kesalahan Bani Israel kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebenarnya Allah jawab, wa ma qataluhu yaqina. Mereka tidak bunuh secara pasti, secara yakin. Bar rafa'ahu Allahu ilaihi. Sebenarnya Isa bukan dibunuh oleh Bani Israel, tetapi oleh Yahudi, tetapi rafa'ahu Allahu ilaihi. Allah angkat Isa ke sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Wa kana Allahu azizan hakimah. Okey, dan adalah Allah itu azizan, Tuhan yang bersifat izzah, ada kehebatan, hakiman dan bijaksana. Allahumma rzuqna al-izzah wal hikmah. Kita minta lah kalau kita jumpa nama Allah dengan aziz, kita minta izzah supaya Allah beri izzah kepada kita. Ada kemuliaan diri, ada jati diri. Apa dia izzah yang sepatut ada pada kita? Cakap benar, adil, jaga janji kita dengan Allah. Jangan menyeksa para nabi, para pendakwah. Walaupun kita rasa tak setuju dengan kita, para pendakwah ni, jaga dia. Jangan kufur dengan ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah yang izzah. Baru kita ada izzah. Dan dengan cara itulah Allah bagi, dengan sifat hakiman Allah itu, Allah beri hikmah kepada kita. Apa makna hikmah? Ialah ilmu pengetahuan. Di mana kita dapat hikmah? Dalam surah Yasin menyebut wal Quranil Hakim, demi Al-Quran yang gedung hikmah. Oleh sebab itu tuan-tuan, kufur, tolak ayat-ayat Allah sifat Yahudi, ataupun tidak ada masa untuk mentadabur ayat-ayat Allah ini menyebabkan kita tiada hikmah. Sedangkan Allah dalam menolak perkara-perkara Yahudi ini, Allah datang dengan sifat aziz. Allah nak kita ada izzah sebagai seorang Muslim. Allah datang dengan sifat hakimah. Allah nak kita memiliki hikmah, ilmu yang cukup. Khususnya berkaitan dengan kitab Allah, Al-Quran Al-Karim. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Itulah antara mengapa saya memilih untuk berbincang dengan tuan-tuan pada pagi yang mulia ini. Ayat 155 sampai ayat 162. Ataupun sekitar ayat-ayat ini memang berkait rapat dengan perangai Yahudi yang Allah Subhanahu Wa Taala benci kepada mereka. Dia ada ilmu, Allah bagi ilmu, ada kitab Taurat, kitab Injil, itu ilmu mereka. Orang alim dalam kitab Taurat, kitab Injil. Tetapi mereka tolak Allah. Mereka kufur dengan ayat-ayat Allah, ayat Quran. Mereka ubah ayat-ayat kitab Taurat, kitab Injil. Quran mereka tak terima. Mereka bunuh pendakwah-pendakwah. Dan surah Yasin tu kan, wadrib lahum mathalan ashabal qaryah. Itu semua ashabal qaryah. Itu semua kisah-kisah para rasul yang dibunuh oleh orang-orang yang begini. Oleh sebab itu tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, bila mana
kita solat, kita khusyuk solat kita. Ini penting untuk mendapat solat yang khusyuk. Bila kita kata, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, ya Tuhanku, kau tunjuklah untuk aku, untuk kami ni, jalan yang mustaqim. Kita tak tahu kita duduk jalan mustaqim tak mustaqim. Maaf. Jalan mustaqim tak mustaqim. Lalu Allah tunjuk pada kita siratal ladzina an'amta alaihim, iaitu jalan orang yang engkau beri nikmat ke atas mereka. Dalam ayat yang lain tuan-tuan cari yang Allah sebut minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin, iaitu jalan para nabi, para siddiqin, para syuhada as-salihin. Satu saja nak ambil bincang dengan sahabat-sahabat yang dirahmati Allah sekalian. Macam mana kita nak jadikan orang salah satu daripada mereka? Nabi tak ada dah. Siddiqin boleh kita cakap benar. Siddiqin termasuklah tidak membatalkan janji kita dengan Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah ialah kita ikhlas dalam ibadat. Muhammadur Rasulullah, kita ikut para Nabi. Ikut Nabi Muhammad. Ikut syariah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan beriman dengan Nabi-Nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan jangan sekali-kali menolak mana-mana ayat Allah. Isunya tuan-tuan dirahmati Allah, kita tak tahu, kita ni tidak niat nak tolak ayat-ayat Allah. Tapi kadang-kadang berlaku penolakan ayat-ayat Allah atas tidak sedar kita. Inilah yang menuntut kita mendalami kitab Allah. Dalam ayat 24 surah Muhammad, Allah kata, afala yatadabbaruna al-Quran. Wahai manusia sekalian, kenapa mereka tiada masuk untuk tadabbur Al-Quran? Am ala qulubin aqfaluha, ataupun di atas hati mereka ada penutup. Ini yang mendorong kita. Kita takut kita bercakap rasa betul tapi bercanggah dengan ayat-ayat Allah, seperti mana Bani Israel, Yahudi bercanggah dengan ayat-ayat Allah. Kita tak niat, memang kita tidak jatuh kufur, tetapi kita cakap bertentangan dengan ayat Allah. Takut. Sedangkan kita kata ghairil maghdubi alaihim. Kita tak nak jalan macam tu. Tapi kita terlibat dengan jalan macam tu kerana kejahilan kita. Lalu semua ahli salihin minta berlindung dengan kita. Waladhdallin. Orang yang tak ada ilmu ni ialah orang dhalin, orang sesat. Bila sesat, semua orang baik-baik, orang soleh, para nabi, para siddiqin, para syuhada minta berlindung dengan kita. Malu kita minta berlindung dengan kita. Sebab kita termasuk orang-orang yang bercakap tanpa ilmu, buat kerja tanpa ilmu. Oleh sebab itu cukup dah musim PKPB ni memberi ruang kepada kita untuk mendalami tadabbur. Bersama kita tak ramai, tapi tuan-tuan sebar-sebarlah pesanan saya ini kepada sahabat-sahabat yang tidak hadir bersama kita pada pertemuan ini. Kerana kita nak semua orang faham kenapa kita baca ghairil maghdubi alaihim waladdallin ini, kerana terlibat dengan sifat-sifat kekufuran kepada Allah, kekufuran kepada ayat Allah, kebencian kepada pendakwah, dan daripada situlah lahir sifat sombong. Qulubuna ghulf, kami tak boleh terima dah. Di situlah tuduhan-tuduhan kepada sejarah Islam yang baik-baik. Tuduh Maryam itu, macam Yahudi tuduh Maryam itu sebagai satu orang yang berzina, waliyazubillah. Bahkan mengada-adakan, seperti mana Yahudi mengatakan dia bunuh Isa, sedangkan dia tak bunuh pun. Allah angkat dia ke sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Allah nak kita sebagai seorang yang ada izzah. Allah nak kita seorang yang ada hikmah, ada ilmu. Ingat dalam surah Al-Baqarah ayat 269, yu'til hikmata man yasha. Allah akan anugerah ilmu, pengetahuan, hikmah itu siapa yang dia nak. Wa man yu'tal hikmah, sesiapa yang Allah anugerahkan hikmah, faqad utiya khairan katsira, dia akan dianugerahkan banyak kebaikan. Wa ma yadhakkaru illa ulul albab, benda ini tidak akan boleh belajar kecuali
orang yang memiliki hati nurani yang bersih. Apakah sifat orang yang hati nuraninya bersih? Tuan-tuan rujuk pada kuliah kita pada bulan lepas di masjid ini, Masjid Al-Mujahidin ini. Tajuk sifat-sifat hati yang bersih pada tajuk yang lepas. Ini sambung. Jadi, untuk kita nak jaga ulul albab, hati yang bersih, kita ada sifat. Contohnya, ini termasuklah jangan putuskan hubungan kita dengan Allah, jangan putuskan silaturahim. Takut kepada Allah kerana kebesaran dia, takut kepada Allah kerana azab dia. Kan? Dan seumpama boleh rujuk dalam surah Ar-Ra'du ayat 19 sampai 25. Rujuk surah Ar-Ra'du mengenai hati-hati orang yang sempurna. Kemudian pada hari ini pula kita belajar sifat-sifat yang dimiliki oleh orang-orang Yahudi, Nasrani yang menyebabkan Allah benci kepada mereka walaupun mereka ada ilmu. Antara sifat-sifat mereka disebut secara jelas dalam surah An-Nisa ayat 155 sampai ayat 162 dan sekitarnya lah. Cuba-cuba tengoklah, baca tafsir tengok apa kesalahan mereka, dan inilah orang yang kita kena minta ghairul maghdubi alaihim. Dan kita tak nak kita menjadi orang yang tersenarai dalam waladhdallin, menghukum dengan hukum tanpa ilmu. Ingat, orang yang soleh itu ada 4. Yang pertama, orang buat kerja dengan ilmu. Yang kedua, orang mula kerja dengan niat kerana Allah. Yang ketiga, orang buat kerja semata-mata nak cari redha Allah, ikhlas. Yang keempat, orang itu istiqamah dengan nilai-nilai tadi, dengan agama, dengan kehidupan yang beragama. Itulah ciri-ciri kejayaan ahli syurga. Untuk akhirnya, tuan-tuan, saya tidak baca secara banyak. Ada lagi sifat-sifat dia ni. Antara antara sifat mereka dalam ayat 160 contohnya. 160 Allah kata wa bi zulmihim minal ladina hadu haramna alaihim tayyibat. Dia ada melakukan kezaliman, yang halal diharamkan, yang haram dihalalkan. Wa bi saddihin an sabilillah. Ayat 160 mereka menghalang para Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada melaksanakan perintah Allah. Sekarang pun puak Yahudi ini menghalang Islam diangkat, menganggap Islam itu salah, mereka saja yang betul. Wa akhdhihimur riba ayat 161. Mereka ini menghalangkan riba. Wa aklihimu amwalan nas bil batil. Mereka ambil harta orang macam di posting hari ni, ambil harta orang bil batil, dengan cara batil. Wa a'tadna lil kafirina minhum azaban alima. Lalu Allah kata, kami siap untuk mereka azab yang pedih. Jadi kita kena kenal sifat-sifat mereka ini supaya kita tidak terlibat. Banyak benda-benda yang kita boleh ambil daripada ayat 155 sampai 162 ini sebagai pengajaran kepada kita. Baik, kita dah sejam, dah 40 minit dah. 40 minit kita bersiaran. Jadi cukuplah di situ kesimpulan daripada pertemuan kita ini, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Ingat, kita ini telah berikrar dengan Allah tidak ingin ikut dua orang. Pertama, orang ada ilmu tetapi sombong dan tak guna ilmu seperti Yahudi. Mereka ahli kitab, tetapi mereka tidak pakai kitab mereka, bahkan berkufur pada Allah, makan riba, buat segala keburukan dan menganggap itulah kemuliaan pada mereka. Jangan jadi orang macam ni. Yang kedua, jangan jadi orang yang tidak berilmu, kerana dengan tidak ilmu itu kita membuat satu andaian yang bukan-bukan, yang menyebabkan semua orang-orang saleh, para nabi, para syuhada, para salihin berdoa untuk jauh daripada kita. Itu yang merugikan kita muslimin, muslimat, ahli Al-Quran sekalian. Simpulan yang kedua ialah jangan ada di antara kita yang tiada masa untuk tadabbur Al-Quran, kerana tidak mentadabbur, menghayati Al-Quran itu adalah sesuatu penyebab kita tak nampak kebenaran. Am ala qulubin aqfal.
Yang ketiga, yang saya nak share dengan sahabat-sahabat sekalian, kita berada dalam musim ujian ini. Allah uji dengan COVID-19 ini. Jangan menghabiskan masa yang ada kecuali mengambilnya, bersedia untuk bertemu dengan Allah. Ingat dalam Fatihah, Maliki Yaumiddin. Besok bila kita mati, kita akan berjumpa dengan Allah yang namanya Malik Yaumiddin, iaitu Raja Hari Pembalasan. Kita bila mati, Allah nak balas kita. Jadi kita kena jumpa dengan Malik Yaumiddin. Kalau nak jumpa dengan dia, kita kena buat apa? Sekarang ini kita kena menjaga hubungan kita dengan dia. Semasa kita baca Fatihah Malik Yaumiddin, kita minta Allah masuklah kita kepada syurga sebab kita nak jumpa dia. Yang kedua, kita minta Allah jauhkan kita daripada neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Itu saja apa yang dapat dan sempat kita berkomunikasi pada pagi yang mulia ini. Insya-Allah ada masa bulan depan waktu yang sama kita berjumpa lagi dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.